Agak dia nampak? Okey, baik. Jom. Jangan panjang-panjangkan Ya, cerita lagi. Apa dia nak cakap, Kil? Okey. Kan, ya. cuba kan kan. Itulah dia. Tak apa Akil. Kau tak payah cakap lah. Kan? Biar cikgu cakap. Okey? Terima kasih banyak Akil. Okey, baik. Ah, Nampak. ah, Okey, baik. Berterusan nampaknya macam ni. Okey. So kita lihat. Okey, pentadbiran barat di Sarawak dan juga di Sabah. Kita nak lihat. Akil, kau type je lah kan. Tak payah nak bercakap. Sekarang kelakar. Kan bunyi dia. Dia menjadi macam oh, lagu baru lagu rap baru. Oh, okey, baik. Tak apa Akil. Kami faham. Dia internet lagging. Tak apa. It's okay. Baik. Ada yang tanya. Okey, Astana. Bila lalai ni. Okey. Okey, tentang Astana. Alright. Okey, kita lihat di sini tentang Astana. Astana ni sebenarnya adalah satu tempat kubu yang dibina oleh James Brooke sebenarnya. Okey. Okey, bukan James Brooke, sebenarnya Charles Vyner Brooke semasa pemerintahan Charles Vyner Brooke sebenarnya. Okey, ini bukti tentang Sarawak. So kita lihat di sini, bukan. Okey. Baik. Sebenarnya kita akan lihat tentang berkaitan tentang apakah yang berlaku sebelum kedatangan barat. Kedatangan barat di Sabah dan Sarawak. So kita lihat latar belakang pemerintahan tempatan di Sarawak dan Sabah. So kita tertanya apa tahu? Dulu Sabah Sarawak siapa yang perintah? Sebelum British dulu, sebelum James Brooke, sebelum SBB, siapa yang perintah itu yang kita nak tahu. Jadi jawapan kepada soalan itu ialah begini, iaitu sebelum kedatangan kuasa-kuasa luar ni, masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah memang dah mempunyai pemerintahan yang berkesan. Maknanya Sabah dengan Sarawak dah memang ada sistem pemerintahan dia sendiri. Sistem pemerintahan ini diamalkan yang membawa kepada kestabilan dan menyumbang keharmonian serta kemakmuran di negeri-negeri ini sistem ini menjadi panduan dalam perkembangan ekonomi, sosial, politik masyarakat tempatan. Okey, dan di Sarawak terdapat beberapa kerajaan Melayu. What? Wah, maknanya di Sarawak ada kerajaan Melayu. What? Okey. Di Sarawak dah ada kerajaan Melayu iaitu seperti Sawaku, Kelakar, macam kelakar je. Sawaku, Kelakar, okey, dan Samadung dan juga Melano. Macam nama minyak wangi, Milano. Kan? Sawaku, Kelakar, Sawadung, Melano. Amboi. Nak sebut pun payah. Gelak Usna Kau gelak-gelakkan cikgu je. Kau gelak. Okey, baik. Kita lihat. Sistem pemerintahan tempatan. Okey. Baik. Kita lihat sistem pemerintahan di Sarawak dan Sabah rupa-rupanya ada sedikit persamaan tapi ada juga perbezaannya. Dan persamaan dan perbezaan ini ada kaitan langsung dengan perkembangan sejarah sosiopolitik yang berlaku di kedua-dua buah negeri inilah. Kita tahu Sarawak banyak suku kaum. Ada Bidayuh, ada Iban, ada Melanau, kemudian ada Murut, banyak. Jadi, setiap suku-suku kaum di Sarawak ini mempunyai ketua rumah. Tetapi disebut mengikut dialek masing-masing. Namun semuanya mempunyai maksud yang sama. Kena faham bahawa kalau di Sarawak, dia orang tinggal di rumah panjang. Rumah panjang di Sarawak. Rumah tu panjang je. Panjang. Kemudian dalam tu ada ruang tamu dia kongsi bersama. Kemudian ada bilik. Itu. Rumah pendek tak ada. Rumah pendek tu rumah kau, Haras. Rumah kau kan pendek-pendek je. Okey, baik. Okey. Baik. Jadi itu rumah panjang. Rumah panjang Sarawak. Dan kita lihat dia menggunakan satu sistem. Kalau kita lihat iaitu sistem kesukuan. Sistem ini dilaksanakan oleh masyarakat tempatan di Sarawak dan Sabah. Asas yang penting ialah pegangan dan kepatuhan kepada adat masyarakat. Masyarakat sana memang pegang teguh kepada adat-adat tau.
Especially kalau yang suku kaum yang tinggal di kawasan-kawasan hulu, di kawasan hutan. Memang, okey, jangan main-main. Kalau korang main-main dengan adat dia, dia sumpit korang. Dia sumpit korang. Kena ibu jari kaki, bengkak kaki. Kena lutut, bengkak lutut. Kena siku, bengkak siku. Okey, baik, itulah dia. Baik, terdapat kira-kira, okey, kalau kita lihat terdapat kira-kira 27 etnik. Maknanya etnik tu suku kaum lah di Sarawak, dan kira-kira 34 etnik di Sabah. Peluru dia guna apa? Kaisara, dia orang sumpit bukan guna peluru pandai. Okey, dia guna alat yang beracun tu. Ada macam alu dia punya hujung tu dia beracun. Jadi kalau dia orang tiup tu guna lidi, ikut kau lah, lidi pun boleh. Sakit ke? Taklah, gatal je. Apa dah, sakit lah. Kalau kena binatang pun boleh binatang mati. Ini kan pula manusia. Ia digunakan untuk memburu binatang. Kalau nak guna toothpick, okey, boleh guna toothpick. Tapi untuk memburu binatang seperti buaya darat. Nak memburu binatang seperti buaya darat, pakai toothpick. Tu sumpit tembak apa? Tembak binatang lah. Kan? Tembak binatang. Baik. Kita lihat sistem kesukuan di Sarawak. Antara masyarakat yang mengamalkan sistem kesukuan ini, Iban, Bidayuh, Kenya, Kelabit dan juga Kayan. Ini antara suku kaum yang amalkan sistem ini. Dan penekanan terhadap apa tahu? Kepatuhan kepada adat. Semua orang kena patuh kepada adat. Ini macam kita orang Melayu. Sepatutnya kita ni patuh pada adat. Adat kita apa? Kalau kita nak jalan, contohnya kalau nak jalan depan orang tua, kita kena apa? Tunduk, turunkan tangan, tumpang lalu, cakap macam tu. Tunduk, turunkan tangan, tumpang lalu. Macam tu, barulah itu adat. Ini tak. Kan orang tua tu tengah borak, engkau orang boleh berlari. Apalah korang ni. Lain kali, buat tak? Okey, tunduk. Kan, turunkan tangan, buat tak kat rumah? Depan-depan orang tua buat macam tu. Kalau nak lagi cantik, biar ujung jari ni kena lantai. Ujung jari kena lantai. Macam tu. Menari zapin lain macam tu. Kan? Jangan macam tu menari zapin pula. Jangan. Kita tahu bila start. Kalau ujung hidung, itu dah kau dah jatuh pandai. Merangkak tak buat. Merangkak hanya dibuat di Siam. Di Thailand dia orang buat merangkak. Nasib baik kita ni Melayu. Bagi masyarakat Iban pula, merangkak tu apa? Ya Allah, merangkak pun tak apa. Crawling. Merangkak pun kau tak tahu ya. Dulu kecil-kecil kau merangkak tahu, Adam. Kau ni kan. Baik. Dan nasib baik tak suruh melompat kan. So, bagi masyarakat Iban, pemimpin utama dia ialah tuai rumah. Beliau menjadi sumber autoriti, maknanya sumber kuasa masyarakat. Itu tuai rumah. Kemudian, pemilihan pemimpin bukan faktor keturunan, tapi lebih kepada kebolehan peribadi. Maksudnya apa? Kalau dia tu tuai rumah, anak dia tak semestinya jadi tuai rumah. Kalau anak dia tak ada ciri-ciri kepemimpinan, maka tuai rumah akan diberikan kepada orang lain yang lebih baik. Nampak? Dia bukan faktor keturunan. Mentang-mentang bapa dia tuai rumah, dia nak jadi tuai rumah. Tak boleh. Tak semestinya. Okay. Dan kalau kita lihat dalam masyarakat Bidayuh pula, sumber autoriti atau sumber ketua dia, sumber kuasa ialah Tua Kapung. Tua Kapung. Itu nama dia. Kemudian Kapung, Iban. Yes. Kita tengok ketua dalam masyarakat Kenya dikenali sebagai Peran Lepo. Kalau Kayan pula Kelunan Maren. Tak apa. Kalau tengok banyaknya nama yang pelik-pelik, jangan risau. Dengar dulu. Dengar dulu. Okey, dengar dulu bagi kamu pernah dengar, dan baru kita akan buat short notes kat situ ya. Kemudian kalau tuai rumah tu langgar adat, melampau lah.
Kalau tuai rumah tu langgar adat, maka dia akan diturunkan daripada jawatan dia. Akan dinaikkan orang lain pula. Begitu. Bagi masyarakat Melanau, ketua masyarakatnya dikenali sebagai menteri. Dan pemimpin-pemimpin ini akan menjadi orang tengah menyelesaikan pertelingkahan ataupun pergaduhan dalam kalangan penduduk supaya memastikan keharmonian berkekalan. Inilah dia tugas ketua-ketua suku kaum ini. Supaya apa? Supaya mereka menjaga keharmonian dan mereka ibarat ketua kampung lah. Yes, ketua bukan ketua kampung tapi ketua suku-suku kaum. Ketua suku-suku kaum sebab dia kecil-kecil. Macam kita tak boleh lah kan ketua suku ataupun ketua kaum Melayu, ketua kaum India, ketua kaum Cina memang tak boleh lah, bilangan kita terlalu banyak. Jadi mereka boleh sebab mereka adalah kelompok-kelompok yang kecil. Tua kampung tu sebenarnya adalah ibaratkan macam sama. Dia adalah ketua bagi suku kaum Bidayuh. Tua kampung. Panggilan dia maknanya Iban dengan tuai rumah, kemudian Bidayuh dengan tua kampung, kemudian Kenyah dengan peran lepo, Kayan dengan kelunan maren, Melanau dengan menteri. Okay. So itulah dia nama-nama yang pelik-pelik untuk ketua setiap suku kaum. Nama yang pelik-pelik kan. Tak apa, relax. Kita belajar pelan-pelan. Pelan-pelan. Orang kata, orang dulu kata apa? Pelan-pelan kayuh. Pelan-pelan. Baik, itu di Sarawak. Bagaimana di Sabah? Kita lihat sistem kesukuan di Sabah ni, okay, kalau kita lihat antara masyarakat yang mengamalkan sistem ini termasuklah Kadazan Dusun, Murut dan juga Bajau. Okey, Zati, sebab since Zati ni orang Sabah, boleh tak cikgu nak tahu Zati sebenarnya daripada suku kaum mana ya Zati? Nak tahulah, nak tanya boleh tak? Daripada mana ya? Saya dari Orang kan banyak, jadi saya dari Bugis. Dia Okey. macam Bajau lah juga tapi lain. Lain sikit. Bukan Bajau, okey. Okey. Nampak tak? Kat sana dia ada campuran Bugis dan juga Bajau sikit apa semua kan. Nampak? Itulah dia, orang Sabah. Dalam kelas kita ada orang Sabah. Okey. Jadi seronok kita ada satu Malaysia kat dalam kelas kita yang boleh kita belajar betul-betul. Boleh tanya dia orang, okey, apa perbezaan dia. Ada orang itu orang Sabah. Yang lain semua orang-orang apa? Orang Selangor. Johor ada Johor. Nak tanya, Johor ada Johor? Johor ada? Tak ada okey. Ada Mikael Johor. Dan pun Johor. Tiba-tiba lah kan. Cikgu je lain sikit. Cikgu adalah orang Jawa Amerika. Lahir kat New York. Okay. Lahir kat New York. Sekolah agama dekat California. Okey, baik. Baik. Okey. Baik. Lahir kat New York, sekolah agama kat California, pergi sekolah naik basikal. Okey, baik, jom kita tengok. Pegangan adat menjadi alat kawalan. Alat kawalan sosio-politik yang berkesan. Janganlah Nabi Hadif, cikgu tak belajar sejarah kat Greece. Tak belajar, okey. Cikgu sekolah menengah dekat India dulu. Kan? Kat India, kayu basikal kau. Okey, baik. Masyarakat ini mempunyai pemimpin yang dikenali sebagai orang tua, iaitu ketua kampung dan sebagai pemimpin utama yang menyelesaikan pertikaian. So itu masyarakat ini yang dipanggil orang tua. Selain itu, sistem pemerintahan mengandungi majlis kampung dan tukang-tukang adat. Dia ada majlis mesyuarat kampung kau. Dia macam inilah macam kampung pisang bersiri-siri. Kan dia ada kampung pisang punya majlis mesyuarat kampung kan. Dia macam itulah lebih kurang. Jadi dia ada menyelesaikan masalah-masalah masyarakat. Itulah dia. Dan majlis kampung akan membantu orang tua dalam pengurusan adat dan kehidupan seharian. Kemudian tukang-tukang adat pula memastikan setiap upacara adat
dilakukan dengan betul bagi mengelakkan bencana. Ini betul. Okey, kita ada adat-adat dia. Even orang Melayu pun ada adat-adat dia. Orang India pun ada adat dia. Orang Cina pun ada adat dia. So di Sabah pun ada orang-orang yang menjaga adat ini. Macam kita lah kan. Kalau katakan orang-orang kita ya, nak bernikah ataupun nak kahwin. Mula-mula dia kenapa? Dia kena merisik dulu. Hantar rombongan untuk merisik anak dara. Dah berpunya ke belum. Kemudian berikan cincin tanda sebagai booking. Booking dulu booking bagi cincin. Kemudian barulah pergi ke bertunang. Bertunang pula maknanya nak ikat. Bagi lagi cincin sebagai tanda ini insya-Allah bakal isteri saya. Macam tu. Dia booking. Kemudian barulah akad nikah. Dia macam tu. Dia satu persatu. Tak pasal tak payah. Okey. Okey, kalau pernah tak berlaku kontroversi? Ada. Iaitu di 13 Mei sebenarnya. Ya. Sabah Sarawak ada peperangan dulu lah. Wow, banyak cincin. Tunang wajib ke? Sebaik-baiknya wajib lah. Sebab itu adat. Berpeganglah kepada adat. Ya. Cikgu buat ke? Ya, cikgu buat. Kalau dah booking bila nak check in, tengkorak engkau bila nak check in. Okey, dah booking tu belum buat apa-apa lagi nak kena nikah dulu. Okey. Ya, kena lamar dulu ya. Dah ada yang punya belum? Itu sebenarnya. Ya, okey. Jangan dah tunang nak check in, ingat tang karang. Kan. Okey, baik. Bagi masyarakat Bajau di pantai timur Sabah, pemimpin dikenali sebagai matua. Okey, yang menjadi pelindung adat dan kepentingan anak buah. Itu okey, matua. Okey, bagi masyarakat Bajau. So ini adalah sistem kesukuan Sabah. Kesimpulannya sebenarnya bermakna setiap kaum-kaum sama ada di Sarawak dan Sabah ada adat dia dan mereka jaga adat dia. So why not kita, okey, sama ada orang Melayu ke orang India ke, jaga adat kita. Hormati adat kita. Kalau belum berkahwin, kalau baru berkapal-kapal, kalau boleh jangan berkapal. Okey, jangan berkapal. Okey, berkasih sayang tak apa. Itu normal. Berkasih sayang, berkapal jangan. Jangan duk declare ini saya punya, awak lah di hati saya. Pui. Jangan. Okey. Yalah taqrabuz zina, jangan. Okey, cikgu nasihatkan kamu fokus untuk untuk kejayaan kamu dan paling penting negara perlukan kamu. Okey, negara perlukan kamu. So jangan buang masa dengan berkapal-kapal. Berkasih sayang tak apa. Kasih sayang ni apa? Contohnya apa? Kamu kata apa bahawa apa beza? Yes, apa beza berkasih sayang dengan berkapal? Berkasih sayang maknanya apa? Kita sesama kita, kawan dengan kawan. Tak apa. Oh, aku sayang kau sebagai kawan. Tak ada masalah. Kan? Aku ambil berat kat kau sebab kau kawan aku. Itu tak ada masalah. Berkasih sayang. Kan? Okey. Tapi kalau berkapal, itu yang declare tu. Oh, dia saya punya. Oh, saya dimiliki oleh dia. No, I love you, you love me kan. I mop you, you mop me. Jangan. Okey. Jangan. Okey. Ingat tu. Okey, thank you. Okey, my head seems nice alright. InsyaAllah. Okey. Baik. Kemudian rupanya dah ada sistem kesukuan, dah ada sistem yang yang mementingkan adat-adat itu ya. Saya banyak gelar. Okey. Apa function couple kalau tak boleh kahwin lagi? Sebenarnya sebab itu jangan couple. Jangan couple. Okey, ingat kepada para pelajar tingkatan 3, okey, fokus untuk PT3, lepas tu SPM. Okey, lepas tu paling penting diploma atau ijazah dan paling penting apa sumbangan anda kepada negara, agama dan bangsa. Itu paling penting. Kemudian barulah fikirkan pasal nak kahwin ke apa. Okey, jangan risau. Kan? Kalau dah jodoh takkan ke mana. Jangan risau. Okey, baik. Sistem pentadbiran tempatan. Selain daripada sistem kesukuan yang tadi kita belajar adat-adat tu ya, ada juga sistem pentadbiran tempatan iaitu pengaruh Kesultanan Brunei.
Okey, ketara di Sarawak dan juga di Sabah. Saya ada limit umur bila masuk umur yang sesuai. Okey, bagus. Okey, di Sabah, selain Kesultanan Brunei, wujud pengaruh Kesultanan Sulu di bahagian pantai timur Sabah. Okey, mari cikgu tunjukkan Baik, sebenarnya satu ketika dahulu okey, kalau kita lihat Sabah Sarawak ni dulu, okey, ini dulu semua ni, okey, Sabah, Sarawak, ini semua adalah kepunyaan Brunei. Brunei punya. Ni semua dulu Brunei tau. Sebesar-besar tu Brunei. Dan juga apabila apabila berlaku apabila Sultan Brunei menghadiahkan kawasan di pantai timur, pantai timur Sabah ni dihadiahkan kepada Kesultanan Sulu, maka barulah ada dua kesultanan. Tapi ramai yang akan tanya, cikgu, kalau dari hujung ke hujung dulu Brunei, sekarang kenapa Brunei kecil? Sebab itu kamu kena belajar bab 5 ni. Sebab bab 5 ni akan cerita kenapa Brunei jadi kecil. Kenapa Brunei jadi kecil? Kenapa pula Sabah Sarawak jadi besar? Ya. Tak, maknanya kamu tengok ni, soalan tanya, jadi Brunei kat Sabah ke kat Sarawak? Tak. Brunei adalah satu negara lain. Dia bukan negara Malaysia Kena ingat Brunei bukan Malaysia. Brunei adalah sebuah negara lain. Negara lain, kerajaan lain, pemerintahan lain. Berbeza. Ini ada yang confuse. Bila tengok Brunei, Brunei Sarawak ke? Bukan. Brunei adalah sebuah negara. Baik, Anas Zainal tanya, bagus. Kenapa Brunei tak join je Malaysia? Sebenarnya Brunei pernah nak join Malaysia. Hampir-hampir nak join Malaysia pada tahun 1963. Tetapi ada isu yang menyebabkan mereka tak jadi masuk Malaysia. Ya, betul, tak jadi masuk Malaysia. Ada isu. Bila apa isu dia? Kamu akan belajar semasa tingkatan 5 nanti. Ada isu dia. Yes. Okey, jangan risau. Okey, isu tak. Time dengan Singapura isu perkauman. Kalau time dengan Brunei dia ada isu lain. Okey. Bahasa Brunei yang kita samakan. Ya, sama. Maknanya dia orang menggunakan bahasa Melayu juga. Dia bahasa Melayu juga. Isu apa cikgu? Tak payah, cerita tak surprise. Jangan risau. Belajar sikit-sikit. Korang ni tak sabar. Okey. Sebenarnya daripada form 1 sampai form 5 punya sejarah, okey, insya-Allah alhamdulillah dah ada dalam tangan cikgu. Dah ada dalam kepala cikgu. Insya-Allah cikgu boleh cerita je, tapi bukan sekarang lah. Tunggulah form 5. Kan? Buku form 5. Okey. Baik. Bagus. Baik, kita lihat sistem pentadbiran tempatan. Okey, kita lihat Kesultanan Brunei. Okey. Pengaruh Brunei ni menyebabkan pemerintahan di Sarawak dipengaruhi sistem pentadbiran Sultan Brunei. So, sistem pentadbiran dipecahkan kepada 3 bentuk. Okey, ingat 3 bentuk sistem pentadbiran, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Nama pun pelik-pelik. Tak apa, ambil pengetahuan dulu. Okey, maknanya pentadbiran Kesultanan Brunei di Sarawak ada 3, iaitu Sungai Kerajaan, Sungai Tulin dan Sungai Kuripan. Okey. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar. Sebab kita tahu bahawa Sarawak tu besar. Bila Sarawak tu besar, kalau seorang-seorang je sultan tu merintah, memang tak run lah. Memang tak maju-maju lah. Sebab jarak yang jauh kan. Jadi sebab itu Sultan Brunei telah letakkan wakil-wakil sultan di kawasan-kawasan tertentu supaya mereka boleh menjalankan pentadbiran di wilayah-wilayah itu. Itu taktik dia. Dan kawasan di Sungai Sarawak ditadbir oleh Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung sebagai wakil Sultan Brunei. Ingat, Datu Patinggi, Datu Bandar, Datu Temenggung bukan nama orang. Ini nama-nama jawatan. Macam apa? Bendahara Laksmana, Penghulu Bendahari, samalah. Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung. Kawasan pedalaman. Baik. Kawasan pedalaman maknanya kawasan apa tahu?
Kawasan yang di hulu-hulu, di kawasan hutan tu. Kawasan hutan tu pula ditadbir oleh orang kaya. Okey, seperti orang kaya beti di Padeh, orang kaya Antau di Rimbas, orang kaya Jugah di Lundu dan orang kaya Gasing di Sekerang. Ingat walaupun kawasan pedalaman hutan tu ditadbir oleh orang kaya, bukanlah dia memang kaya, tak. Dia tak kaya pun. Okey, tapi dia dimaksudkan orang kaya itu kan agak-agak lah mesti korang fikir, dia ni nama orang kaya mesti dia banyak kereta. Halo, dia dalam kawasan hutan kot, nak pakai kereta buat apa? Kan? Tak ada. Dia bukan orang kaya yang ada banyak kereta apa semua, tak. Orang kaya sini bermaksud orang yang kaya dengan pengaruh. Satu kawasan tu kenal dia sebab dia pemimpin. Jadi dipanggil orang kaya. Orang kaya beti, orang kaya Antau. Maknanya orang yang kaya dengan pengaruh. Itu kawasan-kawasan pedalaman. Jadi kuasa Kesultanan Brunei di Sarawak berasaskan kepada sistem penguasaan tanah. Maknanya, setiap kawasan tanah tu ada dia punya kuasa-kuasa wakil-wakil pemimpin daripada Kesultanan Brunei yang memerintah. Itu sebenarnya sistem pentadbiran di Sarawak. Hebat Sarawak ni. Ada sistem. Ya. Betul Akil. Walaupun cikgu tak jelas apa kau cakap. Tapi iyakan aja. Iyalah. Okey, baik. Seterusnya. Kan? Jangan marah Akil kalau tak boleh gurau, duduk surau. Ya, tak boleh gurau, duduk surau. Itu pantun dua kerat. Kalau kamu buat lawak dengan kawan-kawan kamu marah, kamu cakap je lah. Kan? Kalau tak boleh gurau, duduk surau. Pantun dua kerat. Okey, baik. Sistem kedatuan di Sarawak. Okey, sistem kedatuan maknanya datang daripada perkataan datu. Sistem kedatuan adalah sistem pemerintahan tradisi masyarakat Melayu di Sarawak yang berpusat, maknanya yang berada di sekitar Sungai Sarawak. Dan sistem ini merupakan kesinambungan, maknanya sambungan daripada sistem kerajaan yang terdapat sebelum ini di Sarawak. Ada ke sebelum ni? Ada. Okey, kalau kita lihat sistem ini diamalkan oleh kerajaan-kerajaan awal yang wujud di Sarawak. Contohnya, Kerajaan Sawaku. Kerajaan Sawaku antara kerajaan awal yang terletak di sekitar Sungai Sarawak, ditadbir oleh Datu Merpati Jepang. Ingat Datu Merpati Jepang tu gelaran tau. Bukanlah dia Datu tu seekor burung merpati. Bukan. Ni ada yang fikir, asal nama dia Merpati? Kan? Ingat nama burung ke? Burung? Okey, baik. Datu Merpati Jepang. Jangan pergi bukan-bukan. Okey, Datu Merpati Jepang Baik. Dia dan bukan orang Jepun bukan orang Jepun. Okey. Senyum orang Keturunan Datu Merpati Jepang inilah secara turun-temurun menguasai pentadbiran di wilayah ini dengan memakai gelaran Datu Patinggi, Datu Bendahara dan Datu Temenggung. Ini keturunan Datu Merpati Jepang, dia ada gelaran-gelaran dia. Sewaktu pengaruh Kesultanan Brunei dulu, golongan pembesar inilah menjadi wakil bagi pihak Sultan Brunei. Okey. Dan mereka berkuasa mentadbir Sarawak tanpa campur tangan Kesultanan Brunei. Means mereka boleh memerintah dengan sendiri tanpa arahan daripada Sultan Brunei. Nampak tak betapa banyak kuasa diorang ni? Dan mereka bertanggungjawab menjalankan pentadbiran dan membangunkan Sarawak. So maknanya ini adalah sistem kedatuan. So kesimpulannya iaitu di Sarawak ada 3 jenis pentadbiran. Okey, iaitu ada 2 kesukuan dan juga sistem pentadbiran tempatan. Tapi pentadbiran tempatan tu ada sistem kedatuan juga. Okey, ada sistem kedatuan. Tak apa, kita fahami dulu. Okey, tahukah anda gelaran orang kaya diberikan oleh Kesultanan Brunei terutamanya kepada pemimpin Iban dan pemimpin tempatan untuk menunjulkan kedudukan mereka sebagai pemimpin.
Macam kita sekarang lah. Kan? Kalau kita sekarang kan dilantik sebagai menteri, menteri besar, itu sebenarnya adalah orang-orang yang diberi dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan sultan-sultan. Itu orang kaya. Baik. Kemudian di Sabah macam mana? Okey, jom kita tengok. Dia ada 2 kawasan pantai barat dan kawasan pantai timur. Okey. Kawasan pantai barat dikuasai Brunei, manakala pantai timur dikuasai Kesultanan Sulu. Cikgu, yang mana satu ni? Okey. Jom cikgu tunjukkan sebenarnya berkaitan yang mana satu. Yang mana satu. Tu lain. Tu lagu. Okey, bukan. Okey. Baik, mana pula perginya dah? Dah tercampak-campak dah. Okey. Baik. Uish, lambat benar ni. Okey. Baik. Yang belum lagi. okey. Kita tengok Regedi dengan Nona hari ni adik nampak lah. Adik, kenapa adik nampak macam ni, Dik? Baru nak cakap adik. Okey. It's okay, Adlan. Tak sangka kat rumah panggil adik. Kantoi. Kat rumah panggil adik. Hai adik Adlan. Kantoi. Kan? Manjanya. Kan? Nasib baik panggil manja. Kan? Kalau tak panggil baby, kan? Dah tutup bangku form 3 panggil baby. Hai baby. Okey. Tiba. Okey, baik. Tak apa. Tanda kasih sayang tanda kasih sayang. Okey. Okey, kita lihat. Aduh cikgu. Malu cerita. Cikgu, mak saya panggil saya baby tua. Memang pun Imran, kau memang dah baby tua. Kan? Kau memang baby tua. Macam cikgu lain. Cikgu remaja. Tapi remaja lain remaja purba. Okey. Remaja purba Ni cakap dah le gurau duduk surau. Muda, remaja purba kan. Okey, jom kita lihat remaja zaman Paleolitik. Lebih kuranglah remaja zaman Paleolitik. Jom kita tengok. Okey. Yang dimaksudkan pantai timur dan pantai barat yang sebelah yang ini yang cikgu lorekkan ni, ini ialah sebelah pantai barat. Sebelah kanan ni pula itu dipanggil pantai timur. So, pantai timur ini di bawah pengaruh Kesultanan Sulu. Manakala pantai barat sebelah kiri ini di bawah pemerintahan Kesultanan Brunei. Itu di Sabah. Okey. Kalau macam tadi Zeti cakap apa? Zeti datang daripada Lahad Datu. Inilah dia Lahad Datu. Lahad Datu bermakna dulu Lahad Datu di bawah Kesultanan Sulu. Itu dia sebenarnya. Boleh faham kan? Cikgu tunjuk betul-betul kat mana pantai timur, kat mana pantai barat. Pantai timur dan pantai barat Sarawak. So kita lihat di sini. Okey. Sistem ini kalau kita lihat kuasa Kesultanan Brunei di Sabah berasaskan kepada sistem penguasaan tanah, sama juga. Pentadbiran dijalankan oleh pembesar tempatan yang menjadi wakil sultan atau pembesar yang dipanggil pangeran. Dipanggil pangeran memiliki wilayah tersebut. Sultan Sulu pula memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Namun begitu, pemerintahan diwakilkan oleh Datu. Ini normal. Sebab bila katakan apa tahu? Sultan Sulu memiliki semua tanah di bawah pengaruhnya. Sama juga macam sultan-sultan di negeri-negeri Melayu. Ya, betul Uskoh. Pangeran tu gunakan di Brunei lagi. Kalau contohnya kamu lihat negeri Selangor. Siapakah tuan punya tanah di negeri Selangor semua ni? Tuan punya tanah di negeri Selangor ni semuanya adalah Sultan Selangor punya. Kalau Kelantan, semua tanah di Kelantan, Sultan Kelantan punya. Terengganu pun, Sultan Terengganu punya. Jadi itu memang konsepnya. Dan kalau kamu kata, mak saya beli rumah ni, bapak saya beli rumah ni, takkanlah rumah ni Sultan Selangor punya? Tak. Rumah ni memang kamu punya.
mak bapak kamu beli rumah. Tapi dengan tanah itu hanya lebih kurang 5 meter atau 10 meter sahaja ke dalam, itu yang kamu punya. Yang bawah lagi itu semua sultan punya. Itu semua kerajaan punya. Kena faham konsep tu tau. Jadi itulah yang berlaku sebenarnya. Kalau mana yang tinggal di kondominium, yang di apartmen, sorry, anda tak ada tanah. Anda hanya ada dinding-dinding saja. Itu pun dinding kongsi dengan jiran. Kan? Lantai kongsi dengan jiran bawah. Okey? Okey. Okey. Itu sebenarnya konsep sebenarnya. Sebab tu ada cukai tanah dan pintu. Yes, betul. Sebab tu ada cukai tanah, cukai pintu. Okey. Bagus pemahaman itu. Kuasa golongan datu ini pula bergantung pada milikan bilangan hamba atau pengikut. Maknanya datu tu lagi berkuasa kalau dia ada ramai pengikut dia. Dia macam apa tau? Macam dragon lah dalam KL Gangster. Dragon ke kan? Lepas tu dengan shark ke kan? Dia lagi ramai pengikut dia, maknanya lagi berkuasa lah dia kan? Dia lebih kurang macam tu lah. Perdana Menteri, yes. Macam tu. Macam cikgu tak ramai lagi. Cikgu tak ada pengikut. Yang ada kat dalam kelas ni cuma 60 orang. Tapi kalau form 3 campur form 2 campur form 1 campur form 4 campur form 5 campur form 5 Super Max Pro Max, adalah dekat 200 orang, 300 orang. Bolehlah buat gangster kan. Kita buat kongsi tak nak kongsi gelap lah, kita buat kongsi terang. Okey, kita buat kongsi terang. Dia orang buat kongsi gelap tak apa, biar kita buat kongsi terang. Okey. Gangster sejarah. Yes. Gua backup. Okey. Lu backup sama gua backup sama lu. Okey. Okey, baik, itulah dia. Okey. Kan. Kongsi terang kongsi terang. Kita bantai mana tak belajar. Ambil melampau sangat kau ni, kan. Pun boleh satu Malaysia jadi gangster sejarah. Pun boleh. Betul. Siapa yang tak belajar sejarah, bagi kasut saya setuju. Uish, terbaik boh. Terbaik. Okey. Golongan datu. Dahsyat betul kalau ajak buat kongsi gelap ni. Kongsi gelap, kongsi terang ni. Laju je korang Baik, suka rumah dia. Suka hati. Okey. Baik. Sebu. Melampau lah sebu cat. Tak payah sebu cat kan. Kita bagi je buku sejarah tebal-tebal. Baca sekarang. Kan. Kasih. Okey. Dahsyat korang ni. Baik. Sebu sanitizer. Allah, sebu sanitizer. Okey. Kongsi sederhana terang ada ke cikgu? Kongsi sederhana terang boleh. Kalau lampu tu boleh dimkan dia punya light tu kan. Bagi dia tak berapa terang lah. Kan. Siapa tak dapat A kena makan selipar saiz 10. Boy. Selipar saiz 10 kaki kau Kaki kau saiz 10. Kau ni apa? Orang ke McDonald? Rasanya McDonald je yang pakai kasut ke saiz 10. Kan? Okey. Baik. Kan? Okey, Ronald McDonald kan kasut dia kan besar. Lagi besar daripada kaki dia. Itulah dia. Golongan datu inilah. Dah. Merepek. Golongan datu inilah yang sebenarnya menjalankan pentadbiran di pantai timur Sabah, dan sistem ini dikenali sebagai sistem datu. Okey. Fashion semasa pakai kasut lebih besar daripada kaki. Okey. Baik. Kelakar kan, Ronald McDonald tu kan, dah lah pakai baju belang-belang, kemudian kuning merah, lepas tu kasut lagi besar daripada kaki, kan. Tak ada tak relevan langsung dengan zaman sekarang kan. Okey. Cuba pakai kasut Nike macam traffic light. Macam traffic light. Betul juga. Okey. Bagus. Kemudian di Sabah ada special sikit. Iaitu Sabah dia ada sistem ketua bebas. Wow. Ketua bebas kau. Macam mana bebas tu? Apa yang dikatakan bebas? Iaitu pada abad ke-17 dan 18, sistem pentadbiran ketua bebas ini dijalankan di kawasan-kawasan yang kuasa Sultan Brunei dan Sulu agak lemah lah dan tak berkesan. Sebab Sultan Brunei di kawasan pantai timur. Pantai barat.
Sulu di kawasan pantai timur. Tengah-tengah tak ada orang. Siapa yang nak merintah? Kan Sultan Brunei semua tak sampai ke bahagian tengah. Jadi di situlah dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang menjadi ketua bebas. Okey, baik, bagaimana ketua bebas? Ketua bebas ini muncul daripada sikap berani dan keperwiraan seseorang tokoh yang mencabar kewibawaan sultan di kawasannya. Terbaik. Ketua bebas ni macam hebat ni. Mereka tergolong atau mempunyai pertalian keluarga dengan Sultan Brunei atau Sultan Sulu, dan mereka mempunyai undang-undang tersendiri dan tidak mengiktiraf kuasa lain. Maknanya dia sebagai ketua bebas, oh aku bukan di bawah Sultan Brunei, oh aku bukan di bawah Sultan Sulu, aku sendiri memerintah. Undang-undang apa? Oh undang-undang, ikut undang-undang aku. Dia jadi pemimpin. Dan rakyat ikut pula tu. Baik, engkau jadi bos kita orang. Okey. Ikut undang-undang aku. Jadi itu ketua bebas. Kan? Tapi biar samalah. Takut nanti kalau ketua bebas ni buat undang-undang sendiri, kan, jahanam. Contohnya, jangan risau. Di kawasan kita, kan, walaupun tempat lain hijau itu jalan, kuning itu bersedia untuk berhenti, merah untuk berhenti, tempat kita jangan risau. Hijau itu berhenti. Kan? Kuning itu jangan berhenti lagi. Dan merah jalan. Jahanam. Jadi bahaya juga kalau ada undang-undang tersendiri ni, kan. Habis jahanam. Okey, bahaya. Belanggar-belanggar kata. Jadi antara ketua bebas yang dikenali ialah Sharif Osman yang berkuasa di daerah Marudu. Antara tahun 1830-1840, dan Datuk Kerunding. Ada dua, Sharif Osman dan Datuk Kerunding, ini ketua bebas. Mereka berkuasa dan bertanggungjawab menjalankan pentadbiran di kawasan masing-masing. Betul. Okey, memang dah ada kereta terbang kat Malaysia, especially Myvi. Myvi memang biasa terbang. Dan ada satu kereta yang sebenarnya dia memang nama binatang, tapi sebenarnya dia tak boleh terbang. Pernah dengar? Bukan. Kancil memang tak boleh terbang, pandai. Kan? Iaitu bukan. Tahu tak sebenarnya apa? Sebenarnya, binatang kereta yang tak boleh terbang tu, dia sebenarnya adalah Toyota Answer. Ejaan dia UNSER kan? Toyota Answer kan? Tapi sebenarnya sebutan dia Angsa. So itu tak terbang. Nama burung tapi tak terbang. Itulah dia. Toyota Answer. Okey. Okey. Ya. Okey. Ya, betul. Apa yang tak sampai? Kan? Hai cikgu. False advertising pun boleh. Ya, boleh lah. Okey. Sama je dengan kancil. Right. Jadi, okey. Jelaslah bahawa Sarawak dan Sabah ini ada sistem pemerintahan yang teratur yang membawa kepada kestabilan dan kemakmuran kepada masyarakat. So dalam masa yang sama, menarik kehatiran. Of course lah, bila sesuatu kawasan itu dia makmur, dia kaya, dia mewah, dia stabil, maka mulalah ada kuasa-kuasa luar yang cuba datang. Oleh itu kita seharusnya berwaspada terhadap anasir-anasir luar ni yang mampu mengambil alih kuasa yang ada jika kita tidak bersatu padu. Itu penting. Macam tu jugalah kan. Kalau katakan kamu konon lah tiba-tiba cikgu tahu dalam ramai-ramai ni mungkin ada seorang dua yang mungkin couple ke apa semua kan. Hati-hati dengan kemesraan itu, takut nanti kehadiran orang ketiga pula yang cuba untuk mengganggu keharmonian itu. Jadi contoh iaitu setan. Yes, astaga, betul. Baik, itulah yang berlaku. Jadi cerita saya ambil dua-dua, amboi, dan ambil dua-dua yang seorang pun tak lepas kan, lagi nak berdua, sudahlah tu. Okey.
Okey, baik. Untuk hari ini, okey, ya buaya darat tersesat. Okey, baik untuk hari ini, inilah dia yang cikgu nak bincangkan. Okey, dan untuk yang seterusnya tentang perluasan koordinasi grup, kita akan sambung pada minggu hadapan, kelas seterusnya. Okey, cikgu tak nak sambung banyak-banyak, nanti sekarang penat. Yang kita kena faham apa? Iaitu Sabah dan Sarawak kesimpulannya ada pemerintahan yang tersendiri. Ya, sebut pasal buaya, kita tahu bahawa di Sarawak ada seekor buaya yang terkenal, yang mengganas, terkenal dengan keganasannya. Di Sarawak, iaitu nama buaya tu buaya apa? Ya, itu bujang lapuk pandai. Ya, nama dia bujang senang. Ya, bujang senang ya. Bujang senang tu memang seekor buaya yang digambarkan sangat besar dan juga ianya sangat ganas. Dan dikatakan tak mati-mati, katanya lah. Tak mati-mati, tapi sebenarnya dah mati dah pun. Kan? Tapi tak mati-mati, dan itu yang dikatakan ditakutkan ya. So kalau kita mungkin mungkin kita boleh tengok ada satu legenda berkaitan. Kita mungkin boleh tengok sikit kot tentang fakta berkaitan, ada satu video berkaitan bujang senang. Nak tengok? Abangnya bujang susah ke? Taklah, kan? Abangnya namanya Bujang Naim. Orang perasan kan, populasi buaya di Sarawak lebih banyak daripada Sabah dan Semenanjung. Yang saya cerita ni buaya yang betul yang haiwan tu, bukan buaya darat. Dalam video kali ini, saya nak kongsikan tentang satu kisah legenda yang ada di Sarawak tentang seekor buaya yang special. Nama buaya tu Bujang Senang. Bujang Senang ni adalah seekor buaya gergasi, buaya yang sangat-sangat besar, dan ada satu jalur putih yang ada di permukaan badan dia. Kalau ikutkan cerita kaum Iban pada waktu dulu, Bujang Senang ni asal dia bukan seekor buaya, tetapi seorang pahlawan Iban yang berani dan gagah bernama Simanunggun. Jadi Simanunggun ni, dia ada ilmu kebal. Dia gunakan ilmu kebal tersebut apabila hendak berlawan dengan musuh-musuh dia. Jadi apabila setiap perlawanan, pergaduhan, Simanunggun ni dia akan menang lah, dan musuh-musuh dia kalah. Jadi apabila dia asyik dikalahkan oleh Simanunggun, musuh-musuh dia ni berasa iri hati. Apa yang diorang buat? Diorang pergi culik isteri Simanunggun, iaitu Dayang Fatimah Eneng Emas. Diorang tu paksa Dayang untuk memberitahu apa rahsia kemenangan suami dia, iaitu Simalungun. Tapi berita keculikan Dayang tadi sampai ke Simalungun. Simalungun pun sebagai seorang lelaki sejati lah kan, dia pun pergi menghadap musuh-musuh dia untuk menyelamatkan isteri kesayangan. Tapi sampai ke sana, malang sekali lah. Isteri Simalungun iaitu Dayang, dia mati ditombak, sebaik sahaja dilepaskan. Simalungun dia lihat isteri dia mati depan mata dia, dan dia berasa marah, dan rahsia kemenangan iaitu ilmu kebal dia pun terbongkar. Malang kali kedua Simalungun mati. Mayat Simanunggun ditenggelamkan ke dalam sungai Batang Lupar dan dibiarkan sahaja. Mayat Simanunggun dia disumpah menjadi seekor buaya gergasi, iaitu Bujang Senang oleh dewa. Simanunggun dia bersumpah untuk membunuh sesiapa yang membunuh isterinya. Kebanyakan mangsa Bujang Senang tadi adalah penduduk Iban, dan mangsa terakhir Bujang Senang adalah seorang gadis Iban yang mahu menyeberangi sungai bersama ibunya. Nama gadis itu ialah Dayang Anak Bayang. Kematian Dayang Anak Bayang menyebabkan puluhan penduduk Iban dan polis hendak mencari dan membunuh Bujang Senang. Percubaan diorang untuk membunuh Bujang Senang gagal sebab diorang menggunakan lembing dan pistol sebagai senjata. Tapi seorang
seorang dukun Iban, dia cadangkan untuk gantikan peluru pistol tu kepada paku sepanjang 10 cm. Dan di sinilah berakhir kisah legenda Bujang Senang. Kebanyakan orang percaya yang kena bunuh tu adalah isteri Bujang Senang. Jadi ramai yang masih percaya yang Bujang Senang ni masih hidup dan lokasi dia masih tak diketahui. Saiz badan dia pun masih tak diketahui. Tapi ada orang percaya Bujang Senang masih menunggu keturunan orang yang membunuh isterinya. Dia nak balas dendam sampai keturunan yang terakhir. Tapi nak bagi nasihat, siapa-siapa yang pergi ke Sarawak untuk mandi sungai ke apa ke, hati-hatilah kan kalau kot-kot korang terjumpa Bujang Senang. Okey. Itu berkaitan Bujang Senang. Ada soalan yang pelik ke? Pelik juga soalannya. Dia kata bijak ke jadi buaya? Kang anak pinak pula kena makan. Zaman dahulu ilmu-ilmu begitu memang diamalkan untuk sebagai peninding dan pelindung kepada keluarga. Jadi itulah sebenarnya kan. Jadi apa rasa jadi buaya kan? Itu nak kena tanya kepada buaya-buaya darat yang ada di sini. Apa seronoknya jadi buaya? Jangan tanya cikgu. Cikgu tak, cikgu bak kata Adlan Arnab. Kami Arnab. Kan? Okey. Yeah. Okey. Jadi Arnab jadi Arnab. Tu tak itu Arnab. Yang lain tu macam Aiman Haziq ke, macam Nabil Hadif ke, dia jadi hamster. Bil dia hamster pegang-pegang jinak tapi lepas tu gigit jari sendiri. Tu hamster tu. Okey. 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 Itu sebenarnya berkaitan dengan legenda Bujang Senang. Legenda Bujang Senang Okey. Baik. Since kita semua dah ada kat sini, okey,